record dekat view ni. Sekejap kita tunggu. Okay dan. Right, saya share screen. So hari ni kita nak sambung Kita nak sambung 2.7. Nampak 24 orang je baru respons. Tak tahu yang lain tu mana. Student saya rasa dalam 4-5 orang je dalam ni. So hari ni okey ni. Kita nak sambung. So hari ni insya-Allah kita akan sambung sampai 21.2 lah, habis chapter 2. Okay, so hari ni kita nak bincang untuk chapter 2 settle. Next class baru kita masuk ke gravitian. Gravitian, betul lah. Okay, so kita nak masuk yang inilah. Alright, okay, kita tengok kita masuk. Ni belum 2.6, 2.6 ni dah, sorry, 2.7. Okay, kita masuk 2.7. Okay, 2.7 kan? Betul tak? Betul. Okay, right. Betul. Okay. So 2.7 ni still tajuk jatuh bebas. Okay, still tajuk jatuh bebas. Okay, cuma dia is combination of jatuh bebas dengan equation persamaan linear motion tu, persamaan gerakan. Okay, yang 4 persamaan gerakan yang you kena ingat lah. Okay, so Rajah 2.7M menunjukkan seorang budak lelaki menjatuhkan sebiji batu dari satu tempat tinggi pada ketinggian 120 meter. Dan bola itu mengalami jatuh bebas. Okay, that's why kena ada highlighter. Saya ni tak boleh highlight. Okay, jatuh bebas. So dia kata dia drop from the higher place. Okay, mestilah tempat tinggi. Nak drop. Tak kisahlah asal tempat tinggi. Tak tempat tinggi pun asal ada ketinggian. Okay, so ada certain height. So certain height ni kita nak bagi simbol apa, Wak? Kita nak keluarkan dari sebagai simbol apa height ni? H. H, thank you. You boleh keluarkan sebagai H, you boleh keluarkan sebagai S. Tak kisah. Yang penting you tahu H ni ataupun H ni dengan S ni sama. Sebab dalam formula kita guna S, kita tak guna H. Tak lagi dia tengah nganga nak cari formula apa yang sesuai. Alright, so H ni adalah ketinggian. Ketinggian ni adalah jarak. Samalah dengan jarak panjang. So S tu merujuk pada jarak panjang. Benda yang sama. Okay, so kena tahu keluarkan ni. Kena tahu. Okay, 120 meter. Alright, itu saja. And then dia kata experience free fall. Jatuh bebas. Once you tahu, dia kata bila dia kata jatuh bebas ni, apa dalam kepala awak? Apa dalam kepala awak? Apa dalam kepala? Gravity. Yes, gravity. So apa yang you faham bila dia kata dia jatuh bebas? Jatuh bebas. So bila dia jatuh bebas, kita boleh abaikan? Daya. Abaikan? Daya? Selain daripada daya, kita boleh abaikan? Air resistance. Air resistance. Thank you. Rintangan udara. Kita boleh abaikan dia punya rintangan udara. Okay, kita boleh abaikan sebab dia kata jatuh bebas. Okay, so bila dia jatuh bebas, kita boleh abaikan dia punya rintangan udara. Sebab bila jatuh bebas, kita kata hanya jatuh bebas ni hanya boleh terbukti di dalam vacuum, tempat yang tak ada udara. Jadi bila dia kata ni jatuh bebas, kita boleh abaikan rintangan udara. So kita boleh kata objek ni jatuh dengan pecutan graviti berapa? Berapa? 9.81. Yes, 9.81. Thank you. Good. 9.81 meter per second. So all object will fall at 9.81 meter per second. Semua objek jatuh dengan pecutan graviti yang sama. Sama. Okey, cuma kita kata kenapa batu dengan kertas, batu jatuh dulu. Okey, dua-dua akan experience free fall, jatuh bebas. Tapi kertas tu mengalami rintangan udara yang tinggi sebab dia punya luas permukaan dia besar. Okey, so kat sini dia kata dia jatuh bebas, kita anggap kita abaikan rintangan udara. So dia akan jatuh dengan 9.81 meter per second. So this is the info that you have, yang you ada. So kena keluarkan dan baru you tahu nak guna formula apa. So kat sini kita terus pada soalan. Dia kata hitung masa. Alright, hitung masa. So keluarkanlah dekat sini masanya T question marks. Keluarkan macam tu, keluarkan. So that you tahu. Okay, kalau saya pula kalau macam ni saya akan standby dah. Selalunya bila dapat soalan exam ni saya standby dah. Saya akan keluarkan formula yang ingat dalam kepala sebab kita takut kita lupa. Excited ni pasal kan. Kau letak je dekat formula tu, dekat list formula dekat muka depan. Kau tambahlah formula yang tak ada.
so that you have the formula. So nanti bila you nak jawab, you can just refer je. Check balik. Oh, okay, ni formula yang sesuai. Okay, so ni formula apa kita nak guna? S sama dengan UT tambah 1/2J tambah T/2. Okay, yes, sutat. Kalau saya kata dia ni UT plus half AT squared. Sutat. Sutat. A ni merujuk pada G lah. Okay, A dengan G sama lah. This is percutan gravity. Sama. Alright, because dia jatuh, dia akan jadi percutan gravity. So this is the formula yang you nak guna. Ganti. Finally, okay, finally you akan dapat 4.95 second. Korang ada calculator tak? Cuba kau tulis sekarang, kau buat sekarang. Cuba saya bagi 2 minit. Dia kalau dia dengar je macam dia tak asah kepala otak brain tu. Dia kena asah brain tu. Bila kita asah brain tu barulah macam segar sikit bersama sama saya. Okay. So cikgu, you berapa cikgu? Saya tak tahu you berapa. What is you? You ni apa ya? You ni apa? Halaju awal. Ya, halaju awal. Nampak ni dia pegang. Dia pegang ni U sama dengan kosong. U kosong dia pegang. Okay, that is your U is 0. So your U is 0. So this one 0. Tambah half 9.81. T kita tak tahu. Okay, and S is 120. Yang gunalah your matematik yang pandai bijak bistari tu. So finally you get 4.95 second. Ni bukan 5 ya, ni second. Lagi dia kata ini 5 pula dah. Okay, itulah second. Alright, so dah dapat dah kat sini. A sama dengan 4.95. Semua orang dah ambil kan modul ni? Pastikan modul kau berconteng, bertulis. Bukan kau nganga je. Lagi bagus sambil-sambil dengan saya kata 2 minit. Tekan calculator cari, buat. Okay, so maksudnya kita sama-sama buat. Because yang paling bagus you cuba dulu. Ada tak yang dah cuba dulu jawab? Ada. Alhamdulillah. Okay, itu pelajar cemerlang tu. Cikgu dia pandai memang. Tak kisah semua orang, tak kisah pandai ke tak pandai, dia rajin. Okay, cuba dulu. So bila you cuba, you tahu apa yang you tak tahu, apa yang you nak tanya soalan. Okay, settle A. Alright, then hitung halaju batu itu ketika terkena tanah. Okay, now kita nak tahu velocity of the storm when it touch the ground. Bila dia kena ke tanah. So ini V apa ni? Ni U ke V? Ni U ke V? Simbol apa yang kita nak guna? V equation. Halaju akhir. So this is your halaju akhir. Lagi cikgu, saya tak tahu cikgu V ni apa cikgu. V ni halaju akhir. Okay, V, this is your halaju akhir. Final velocity. So, okay. So keluarkan again your formula gerakan tu, equation linear motion tu. So formula apa nak guna? V sama dengan U tambah AT. Okay, V sama dengan U tambah AT. Okay, ini ada formula. Okay. Okay, formula ni pun boleh. Ataupun ada satu lagi formula yang you boleh guna. V squared Kalau sama saya dengan... guna formula apa? Tambah 2GS. Yes, betul. Yeah, either one. V squared equals to U squared plus 2GS. Boleh. Pun sama. Okay, kita tengok you will get the same answer or not. So sambil-sambil tu kau masuk lah. V ni kita tak tahu. U tadi 0. A tadi 9.81. And T awak tadi. What is T? Ni A pula dah. Cikgu Umi ni bukan A, ni T. Ini T. Ini T. Boleh guna T ni. Boleh guna T. Tak ada masalah. Guna T ni boleh. T ni 4.95. So you will get the V. Berapa dapat V? Ada yang dah dapat? Dapat berapa V? Tekan calculator. Berapa V? Negatif 48.52. 4.56. Negatif? Kenapa dapat negatif? 4.95. Syarat 9.1.
bawah kena negatif. 48.56. Okey, kejap. 48.56. 48.56 ms negatif 1. Okey, kalau you guna yang ini, u squared kosong, you akan dapat positif. You are not dapat negatif. Sorry, kenapa awak dapat negatif? Sebab saya tengok buku teks, dia cakap kalau jatuh ke bawah, dia kena negatif. Okey, right macam ni. Okey, dia sebenarnya kan saya memegang dan kebanyakan cikgu memegang all objek yang ke bawah kita anggap dia positif. Saya tak pasti kalau textbook gunakan negatif ke, tapi kita selalu pegang all objek yang ke bawah adalah positif sebab semua objek ke bawah dia tak naik atas. Semua objek akan jatuh ke bumi. So yang jatuh tu positif. Tapi kalau kita baling ke atas, saya kata kalau baling ke atas, ni negatif. But bila dia falling down, ini positif. Sekejap nak tengok textbook kata gitu. Kita tengok sikit textbook muka besar apa. Tajuk apa tu, Mak? Textbook muka besar apa? Walaupun dia Melayu muka besar apa, textbook awak tu yang kata A ke bawah negatif? Sekejap cikgu. Sebab saya punya ni English ni. Ni tajuk jatuh bebas lah kan? Mesti tajuk jatuh bebas. Free fall. Daya. Ni daya. Tajuk daya bukan daya. Tajuk apa dia masih tajuk. Tajuk apa awak tengok kat buku surat apa? 50. 50? 50. Harapnya sama lah sebab saya tak ada yang Malay version. Saya ada English version. 50. Okay ni. Okay here. Alright. Okay. Okay. Terima kasih. Tak apa. Saya jelaskan Alright. So kat sini. Okay. Awak boleh nampak kat sini. U squared negatif 9.81. Okay, tetapi you nampak S pun dia letak negatif. So bermaksud ini stone ni sama je. Stone yang falling down. Stone yang jatuh ke bawah at a certain height. Okay, sorry. Batu yang jatuh ke bawah pada ketinggian tertentu. Okay, so dia kata dia bagi kat sini negatif 9.81 as a A. Tapi awak nampak dia punya S pun dia bagi negatif. S pun dia bagi negatif. So automatically your V tu, okay, V tu nampak dia letak plus minus. Kenapa plus minus? Sebab you belajar maths. You belajar maths bila ada cert dapat plus minus. Okay, so dia kata V dapat negatif is because the stone move downward. So V tu negatif sebab dia ke bawah. V tu negatif sebab dia jatuh ke bawah. So kalau you jawab V positif pun tak ada masalah. Awak kena ingat sign negatif and positif tu it shows that direction, arah sahaja. Okay, so bila dia buat macam ni boleh diterima tapi tak salah pun kalau kita kata sebab this is what individu punya anggapan. Okay, tapi saya memang pegang bila benda yang jatuh A dia akan positif. Okay, benda yang naik atas A dia akan negatif. So saya pegang ni. Tapi maksudnya saya consider the S tu saya consider je 10. Saya tak ambil kira S ni negatif ke positif. Saya tak ambil kira. Okay, so finally the answers pun sama. Tapi kalau textbook ni dia kata G tu negatif. So dia anggap yang jatuh ke bawah ni negatif lah ni. Dia anggap yang jatuh ke bawah ni negatif. Faham? Faham. Okay. Yang penting faham jangan confuse pula lagi sebab penting juga positif negatif ni sebab nanti bila you masuk kalau macam tak kena kadang-kadang bila positif negatif tu bila ditolak ke tambah tu nanti akan affect your answer. Okay, tapi yang ini memang you akan dapat jawapan yang sama. So you akan dapat jawapan yang sama. Ini memang sama. You guna VUAT ke, you guna V squared 2GS ke, you will get the same answer. Tak ada masalah. Alright, okay, now kita nak lukis. Kita nak sketch, bukan lukis, sketch. Lakar. It's lakar tau. Lakar tu lakar je. Tak ada beria-ria nak lukis. Kalau lukis tu kat kertas graf. Okay, it's just lakar. So macam mana nak lakar? Tadi, U awal. Okay, U awal tu adalah kosong lah. Okay, U awal awak adalah kosong. Okay, U awal awak adalah kosong. You punya V tadi 48.56. This is your
Tak kisahlah kau nak letak 48.56 pun boleh. Okay, so ini sepatutnya MS -1. Saya ni kalau buat mesti tak bersama unit. Tak ada unit tu macam tak lengkap hidupku. Okay, lepas tu dia kata pada masa berapa masa awak tadi dapat? 4.95. Okay, 4.95. Ini yang paling lengkap lah ya, yang paling lengkap. Alright, so macam mana bentuk graf awak? Macam mana? Meningkat. Okay, meningkat macam ni. Gitu. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab kita kata halaju dia meningkat. Halaju meningkat. V is increase. Halaju meningkat pada masa 4.95 saat. So yang ini kecerunan dia adalah apa? Kecerunan dia adalah? Dia punya apa? Pecutan, thank you. Kecerunan dia adalah acceleration, pecutan. Kalau kat sini merujuk kepada gravitational acceleration. Dapat 48.56 bagi 4.95, dapatlah 9.81. Faham? Faham. Okay. So inilah macam mana kita nak draw pada graf. You kena faham lah daripada informasi yang diberi, yang you cari. Yang you find out tadi. Okay, masuk je data dekat graf tu, sketch tu, and then dapatlah bentuk macam tu. Okay, so that is the bentuk graf. Okay, D. Okay, Raja 2.8 menunjukkan seorang pemain dart. Siapa biasa main dart ni? Okay. Kita tak pernah, mata kita tak ada lah dart for student, dart for staff ada lah. Okay, pelajar tak main dart, bahaya. Sekejap lagi dia baling, sekejap lagi dia dart kat muka orang. Okay, dan melontarkan dart ke satu sasaran yang dilekatkan pada dinding. Okay, they shoot targets on the dartboard. Kalau kita buat dart, sehingga kadang kita nak tengok accuracy, kejituan, okay, kepekaan, okay, kita nak tahu accuracy, consistency, okay, kejituan dia macam mana. Okay, tapi kat sini dia tanya, nyatakan kaedah lontaran dart yang dilakukan oleh pemain tersebut supaya dart tersebut terkena sasaran dengan tepat. Siapa biasa main dart ni dia mesti tahu skill ni. So macam mana, what is your technique? Macam mana you buat supaya you baling tu tepat kena dekat tengah tu? Lontaran sedikit ke atas daripada sasaran. Buat apa? Lontaran sedikit ke atas daripada sasaran. Lontarkan sedikit ke atas daripada sasaran. Sebab apa you buat macam tu? Sebab bila lontar tu dia akan wujud daya tarikan graviti yang menyebabkan gerakan dart melengkung. Ya betul. Sebab awak bila dia baling net kan. So kat sini ke bawah ni ada daya graviti. Ataupun ada daya graviti lah, boleh lah. Graviti, kita kata daya graviti ataupun pecutan graviti. Okay, pecutan dia tak nampak, daya lagi tepat. Okay, ada daya graviti. Daya graviti ni sama juga dengan weight lah. Ataupun berat. Okay, so maksudnya bila dia baling tu, dia kena baling ke atas, shoot dia ke atas. Sekarang dia kata lontar ke arah atas sedikit. Ya Allah, kenapa dia tak nak keluar pula ini? Ke arah atas. Sudah, aku punya pen ni dia dah mula buat pasal ni ke arah atas sedikit daripada sasaran. Arah sasaran. Okey, so kita lontarkan ke atas sebab dia dart mengalami kejatuhan bebas. Okay, dart experience free fall due to the disebabkan oleh daya graviti. Daya graviti. Okay. Okay. Dart experience free fall due to the gravitational force. Alright. Faham tak? So maksudnya bila kita baling tu kita tahu sebab kalau kita baling ke bawah dia ada daya graviti. So dia akan tertarik ke bawah. Tu belum lagi ada angin ni. Okay. Tu belum lagi ada angin lagi. Right. Okay. So sebenarnya awak dart yang terbaik berat ke ringan?
Berat. Berat. Berat, betul, berat. Berat. Kalau ringan, selagi ada angin je melayang kau punya dat. Tak kena lagi lah menyimpang daripada sasaran. Okay, dat awak berat. So kalau you siapa pernah main dat baru dia tahu. Kalau tak pernah main dat pun mesti dia kena fikir je lama sikit. Kalau biasa main dat you tahu macam mana you pegang dat tu, berat yang mahal tu lagi power lah kan. Dia memang berat, dah lah berat. Dia punya tu of course lah tajam kat depan kan. So bolehlah experience main dat. Menarik main dat, boleh release stress. Okay. Saya pernah lah masuk pertandingan dat. Suka-suka. Okay dah settle. Alright, settle untuk jatuh bebas. So kita masuk seterusnya. Ini adalah tajuk. Berat kot. Berat ke daya tak pasti. Okay. Alright, Raja 2.8 menunjukkan kapal kargo. Kapal kargo. Okay, kapal kargo X and Y. Okay, saya tak faham kenapa kadang-kadang dia putus-putus ni. Okay, menuju ke pelabuhan. Alright, port. So kedua-dua ni dia nak pergi port, pelabuhan. Kapal kargo X and Y mematikan enjin masing-masing pada kedudukan P dan Q. Okay, tak sempat sampai pelabuhan dia dah mati enjin kat situ. Dia stop kat situ. Okay, P dah nak sampai dah, dia berhenti. So, apakah yang dimaksudkan dengan GSIM? What is the meaning of mass? Jarang keluar what is the meaning of mass. Selalu keluar what is the meaning of weight atau berat. Apa maksud GSIM? Ukuran kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu jasad. Kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu jasad. Mana saya punya nota tadi Sekejap, tadi saya jumpa dah nota. Nak tunjuk sikit. Apa yang dia cuba keluarkan? Tadi saya nak keluarkan PowerPoint je. Apa dia buat ni? Sekejap berat. Ni PowerPoint berat kot. Sekejap ni berat. Okay, so this is berat. Okay, definisi berat, kuantiti jirim yang terdapat dalam objek. Okay, kuantiti jirim yang terdapat dalam objek, that is berat. Okay, so this is beza berat dengan jisim. So kalau in English berat is weight, jisim is mass. Okay, yang ini adalah weight. Okay, this is weight, this is mass. Okay. So jisim adalah kuantiti jirim yang terdapat dalam objek. Kuantiti apa dia? Kalau English quantity of matter. English quantity of matter je. Okay, quantity of matter of the object. Okay, so kalau kita tengok beza birim dah. Berat and jisim. Okay, apa yang berubah tidak berubah. Apa maksud berubah dan tidak berubah ni? Okay, berat kalau awak duduk kat bumi, awak pergi mana, berat kau 50 kilo, berat is not kilo 500 Newton. Kita selalu bezakan berat dengan jisim kan. So berat adalah unit dia Newton. Nampak? Unit berat adalah Newton. Okay, tapi unit jisim adalah kilogram. So kalau kita pergi kat mana-mana di muka bumi pun, berat kita kalau kita beza berat kita di bumi dengan di bulan. Berat kita di bumi dan di bulan. Kat mana berat kita ringan? Kau rasa kau kurus saja. Kat mana? Bulan ke bumi? Bulan. Bumi. Bulan. Okay, dekat bulan kau rasa berat kau kat bulan adalah rendah. Sebab apa? Sebab G di bulan adalah 1/6 daripada G bumi. Okay, so you akan rasa berat you ringan je kat bulan. Tapi jisim awak tak berubah. Awak pergi kat bulan ke, awak pergi kat bumi ke, jisim awak tetap sama 56 kilogram contoh. So you kena ingat jisim dia unitnya adalah kilogram. Tapi berat unitnya adalah Newton. Itu paling penting. Itu salah kadang dia kata sama je jadi berat dengan jisim dia pakai sapu je. Tak boleh tu beza berat dengan jisim. Ataupun weight and mass. Okay, mana soalan tadi? Okay, so this one is jirim yang terdapat. Jirim yang terkandung yang terdapat dalam objek. Okey, jirim yang terdapat dalam objek. Awak lah buat kat tepi ni. Entah cikgu Mi pun. Okey. Alright, now. Okey, compare, bandingkan. Okey, berapa markah total kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 markah. Sekejap saya nak tunjuk tadi. Alamak, saya dah delete. Sekejap. Tadi saya nak tunjuk.
Saya nak tunjuk sikit hari tu kan sebab saya lupa, saya kena refer kat sini. Alright, nanti kalau ada sempat kita akan bagi you this teknik saya tak pasti adakah cikgu awak dah terangkan atau dah explain, mesti dah lah, nak SPM tak lama lagi pun, nak trial tak lama lagi. So this is the full format of your SPM tau, full format. So format, cakap kakak jap. So format ni adalah tetap, dia. Ada nak kencing tu lah, cakap kakak. Sorry. Okay, so format ni adalah tetap ya. Maksudnya kat sini soalan dia structure ada 8 soalan. Okay, Allahuakbar, sorry. Okay, structure ada 8 soalan. So 8 soalan ni markah dia adalah tetap. 4, 5, 6, 9, 9, 9. Markah tu tetap. Soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, 4 sampai soalan 8. Panggillah Syasha sekejap. Okay, sampai 8. So soalan tu markahnya adalah tetap. Okay, so kalau tadi tu 6 markah, so most probably dia berada di soalan nombor 3. Okay, sekejap. Sekejap Sorry Allah, malam biasalah anak-anak. Okay, alright. So ni adalah soalan structure. Okay, kalau AC, kalau section B, you boleh pilih 2. Ni, ada 2 soalan, pilih 1, pilih 1 daripada 2 soalan. Tapi section C ni wajib. Okay, ini adalah soalan kertas 2, total dia adalah 100 markah. Okay, so saya pun tengah mengingat-ingat lah this format, structure question ni berapa markah. Okay, you boleh perasan kat belakang tu 999. Kalau dulu 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 macam tu. Okay, so pembahagian markah pun berbeza lah untuk UKSSM. Alright, saya balik pada soalan tadi. Okay, so ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni 6 markah. Selalunya, okay, kalau ikutkan 6 markah tadi soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Saya suka soalan ni. Bukan suka apa, senang. Senang. Kenapa saya kata senang? Sebab soalan ni adalah jawapannya di soalan. Okay, tapi kena tengok betul-betul lah. Okay, so dekat sini dia kata bandingkan jisim kargo X and Y. Macam mana? Cuba bandingkan sekejap. Hello? Hello. Boleh tak? Boleh. Kapal kargo Apa X dia? bising Apa dia? Kargo Kargo X X lebih? Kecil daripada Lebih kargo kecil dari Y. Okay, alright. Different mass. Okay. Menuju ke kapal memati. Mana dia kata different mass? Kenapa yang English kata different mass, yang Melayu tak sebut pun different mass? Angle sheet of different mass. Kat sini sebut different mass. Tapi dekat Melayu tak ada Melayu tak sebut perbezaan jisim tu. Okay. Right. Saya bukan kurang setuju sikit dengan soalan ni sebab informasi yang diberinya kurang. Sebab kat sini kita hanya nampak, okay, macam mana awak tahu jisim X tu lebih kecil daripada jisim Y? sebab kapal kargo Tengok X. gambar. Sebab kapal kargo X tu lagi kecil daripada kapal kargo Y. Okay, kargo X lebih kecil daripada kargo Y. Okay, alright. So dengan menunjukkan size so that you predict the jisim is kecil lah. So that's why saya rasa macam kurang orang fizik ni macam saya kata jelas kan. Sepatutnya dia kena bagi kat sini MX dengan MY. Itu lebih jelas, itu lebih tepat. Kita tak boleh buat assumption kapal yang kecil, jisimnya kecil. Tak boleh. Kita tak tahu material apa diguna sepatutnya. Okay, tapi that is the only way lah. Kalau tidak macam kita nak jawab soalan kan. So dengan menggunakan prediction awak tu kita boleh terima untuk yang inilah. Okay, tapi jangan gunakan untuk keseluruhan soalan. Kalau ada informasi yang diberi lain yang boleh membantu you to predict the M dengan lebih tepat, gunakan informasi itu. So kita tak boleh kata saiz kecil, jisim kecil. Tak boleh. Pada saya, that is kurang tepat lah. Tapi untuk soalan ni kita terima.
So dekat sini gunakan macam saya kata GSIM. Start dengan perkataan GSIM. Kena ambil. Okay, GSIM ni Cikgu Umi malas malam-malam ni. GSIM X, GSIM daripada GSIM Y. Gitu. Tapi awak kena buat ayat. Saya bagi yang kat sini kena rajin sikit. Kat bawah kan saya malas GSIM kapal kargo X. GSIM kapal kargo X adalah lebih kecil. Tak boleh adalah lebih Adalah kecil. Kena berhati-hati dalam bahasa Melayu ni Adalah kecil berbanding Y. Kalau English senang sikit. Kalau English, mass of the cargo ship X is less, is small than. Macam tu. English senang sikit nak jawab. Kalau Melayu kena berhati-hati Tak boleh cakap lebih kecil tak boleh. Sebab kalau lebih kecil tu dah lebih kecil pula M1. Tak boleh. Okay, adalah kecil berbanding Y. Okay, and then seterusnya. Bandingkan jarak P dengan Q dari JT. Yes, P dengan Q dari JT. Macam mana? Jarak P dekat dengan JT berbanding Q. Okay, P dekat dengan JT berbanding Q. Boleh? Jarak P lebih dekat. Jarak P ni lebih Cikgu Umi. Dekat. Dekat dengan JT berbanding Q. Okay. Itulah, dia buat pembandingan ni bahasa Melayu ni saya rasa macam saya lambat sikit. Kalau Inggeris senang je. Distance P from the JT is less than Q. Nampak? Senang kan buat English. Okay, distance P from the JT is less than Q. Macam tu. Jarak P dekat dengan JT berbanding Q. Tak kisahlah, yang penting you faham. Yang penting you tunjukkan tu P tu lebih jarak dia lebih kecil. Okay? Atau you kata jarak P kecil, rendah, okay, dari JT berbanding Q. Pun boleh. Okay, bandingkan inersia kapal kargo X dan kapal kargo Y. Yes, macam mana you nak relate inersia ni? Dalam gambar ada cerita pasal inersia tak? Ada tak? Gambar ke informasi ke ada cerita pasal inersia tak? Tak ada. Okay, sebelum tu nak tanya apa tu inersia? Apa tu inersia? Siapa nak share? Apa yang dia faham tentang inersia? Tak ingat dah? Apa tu inersia? Aku pening. Kejap guna purple, kejap guna pink. Okay, inersia Mami. Inersia adalah apa? Tendensi, keupayaan. Apa dia? Apa? Tak boleh. Teruskan, saya nak tahu perkataan depan dia. Apa dia? Kecenderungan. Terima kasih. Okey, alamak, Cikgu Umi tak tahu perkataan depan tu. Kalau English ni tendency. English words dia tendency. Okey, kecenderungan untuk objek berada pada, Allah, saya fail lah Melayu ni. Kecenderungan untuk objek to remain in the position. Saya English dulu. Saya try nak translate dulu. Tolong awak tolong sikit bagi ayat kat saya. Kecenderungan? Kecenderungan suatu objek. Okey, tak apa. Kita salin ya. Kawan-kawan dah lupa kecenderungan sesuatu objek. Untuk kekal berada di tempat asal. Untuk kekal berada di tempat asal. Remain ni berada di tempat asal. Okey, kalau English, tempat asal. Tendency of object to remain at their position. Okay, tendency of the object to remain at their position. Apa maksud ni? Kecenderungan sesuatu objek untuk kekal berada di tempat asal. Apa maksud dia? Macam ni. Kalau awak tengah bergerak, awak akan terus bergerak. Okay, awak tengah lari, tiba-tiba, oops, ada benda kat depan awak. Awak pun terberhenti. Apa jadi dekat badan awak? Bila you berhenti secara terkejut, apa jadi? You akan rasa macam nak melontar badan awak ke depan kan? You rasa macam nak terjatuh bila suddenly you want to stop. Okay? Sebab awak tengah bergerak. Awak punya keupayaan diri awak ni tengah bergerak. So awak nak terus bergerak. Kecuali ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Adakah tambahan lagi? Kecuali ada daya luar bertindak ke atasnya. Kena tambah ayat tu. Tercicir tu. Kecuali ada daya luar bertindak ke atasnya.
Kecuali ada daya luar bertindak atasnya. Okey. Apa maksud daya luar bertindak atasnya ni? Maksudnya kecualilah ada benda lain yang pergi pukul dia ke apa. Okey, so inertia ni Newton hukum Newton ke berapa? Pertama. Inertia yes, hukum Newton pertama. Newton second law of motion. Second pula dah. Newton first law of motion. Hukum Newton pertama. Okey, inertia merupakan hukum Newton pertama. Okey, hukum Newton pertama. Ada berapa hukum Newton? 3. Hukum Newton yang pertama adalah inertia. Hukum Newton yang kedua is F equals to ma. Hukum Newton yang ketiga adalah setiap tindakan ada every action there is a reaction. Apa maksud reaction in Malay Setiap tindakan ada tindak balas. Sorry, saya tak tahulah reaction apa. Okey, maksudnya kalau you bagi 5 Newton daya dekat dinding ke apa, you akan dapat balik 5 Newton. Itu adalah hukum Newton yang ketiga. Every action there is a reaction. Okay, so back to inertia. Okay, so maksudnya kalau awak tengah berhenti, contohlah dekat traffic light, kita ada motor, kita ada lori. Yang mana lagi senang nak berhenti, motor ke lori? Motor. Motor. Yes, motor. Motor dengan lori, motor lagi senang berhenti. Sebab apa? Sebab apa? Sebab GC dia ringan. Motor ni M dia rendah. Jadi bila M dia rendah, inertia dia juga rendah. Okay, so bila inertia dia rendah, dia lagi senang nak berhenti. Ni macam eksperimen you bawa kat makmal lah yang you guna G-clamp dengan jigsaw blade. Gergaji. Apa jigsaw blade tu? Alamak, lemahnya Cikgu Umi ni. Jigsaw blade apa tak tahulah namanya in Malay. Okay, G-clamp tu, G-clamp dengan jigsaw blade. Alright, so kita buat eksperimen, kita letak plasticine and then kita goyangkan dia, kita tengok yang mana boleh yang berhenti dulu. Okay, kita ambil lagi punya period, dia punya period, tempoh ayunan. Okay, so motor M tinggi, kalau motor M rendah, lori M tinggi, so inertia dia juga adalah tinggi. Okay, so motor dengan lori adalah susah berhenti. Susah nak stop. Motor senang nak stop. That's why kalau you tengok dekat traffic light, that's why bahayanya tiba-tiba awak melintas dekat, bukanlah saja kat traffic light, janganlah kat jalan-jalan besar awak melintas, lori tengah laju. So lori takes time to stop. So kalau dia tengah laju kau melintas, nyawa kau melayang nanti. Okay, sebab lori dia memerlukan masa untuk dia berhenti sebab inertia dia tinggi. Jisim dia besar. Okay, dia bukan saja susah stop tapi dia susah juga nak bergerak. Susah stop dan susah bergerak. Okay, susah mula untuk bergerak. Okay, mula untuk bergerak. That's why kalau kat traffic light, lori tu lambat nak gerak kalau compare dengan motor. So senang untuk mula bergerak. Okay. Ini contohlah. Alright, faham? Faham. Okay, ni saya bagi contoh, okay. Alright, ini contoh untuk inertia. Okay, kalau dalam textbook dia tunjukkan, mana textbook kau tadi? Tadilah textbookku ini adalah English version nak tunjuk tajuk inertia. Inertia tajuk ke berapa? Inertia. Okay, this one inertia. Ni ini adalah ni eksperimen dia. Apa jigsaw blade? Apa jigsaw blade? Apa jigsaw blade Melayu? Gergaji? Bilah gergaji. Bilah gergaji? Bilah gergaji. Tak tahulah ya. Bilah dia jigsaw puzzle, jigsaw blade. English jigsaw blade. Okay, tu eksperimen dia. Buat tak eksperimen ni kat sekolah? Buat. Buat sempat kan? Inertia ni sempat lagi. Sempat buatlah sia ni. Okay, alright. Mana?
Ni situasi. Okay, ini yang situasi is very common situation. Kalau kita sebut je ni, payung ni. Okay, kenapa payung? Bila waktu hujan kan, kita waktu hujan, kita nak turunkan water droplet dekat payung tu. So, the best way dengan cepatnya kita boleh turunkan water droplet tu adalah dengan cara kita pusingkan payung. Kita rotate payung. Okay, kita rotate the umbrella. Kita rotate payung. Sebab apa kita rotate payung? Bila kita rotate payung, water droplet tu akan bergerak tau. Dia bergerak. So, when you stop, you stop immediate. Stop rotating. Okay, so apa jadi dekat water droplet tu? Apa jadi dekat water droplet tu? Raindrops dia kata kat sini. Water droplet tu akan turun sendiri. Walaupun you berhenti, so water droplet tu juga akan terus turun. Mengalir walaupun dia berhenti. Sebab tadi dia tengah bergerak. Jadi dia akan terus bergerak. Okay? Itu situasi satu. Yang ni situasi dua ni kalau you naik bas. Semua orang experience ni. Okay, sama ada bila bas start nak bergerak, dengan bas tengah bergerak, tiba-tiba sudden berhenti. Okay, so kalau bas start nak bergerak, okay, yang pertama ni bas yang berada rehat, tiba-tiba nak bergerak, nak start perjalanan dia. Okay, ni yang berdiri lah selalu experience. Kalau duduk pun experience juga, boleh experience. Okay, so dalam berdiri, ni dah lama cikgu tak naik bas sekolah. Tapi takkan kau tak pernah naik bas kan? Cikgu saya orang Kayangan, tak naik bas. Pergi kau. Okay, so awak pegang. Jadi once sudden your bus stops immediately, so apa yang you rasa? Badan you akan jerk ke belakang ke depan? Ke depan. Ke depan ke belakang? Bila tengah bas tengah nak bergerak. Kita akan ke belakang. Kita akan ke belakang. Kita melawan tindakan bas tu. Okay, sebab kita pun dalam keadaan rehat. Kita tak bergerak. Tapi bila bas bergerak ke depan lah kan. So kita akan melawan arah tu. So kita akan bergerak ke belakang. Okay, that is kita punya response of our body. Okay, lepas tu tiba-tiba bas tu dah bergerak. Dia dah berhenti. Ni ada orang melintas. Dia berhenti. So you akan melantun ke depan. Okay, you akan tercampak ke depan. Alright, tu bas. Ni kalau sauce, Indonesia. Sauce kan, macam kita nak keluarkan chili sauce from the bottle. Kita shake dulu, dia. Okay, we shake the bottle sauce and then kita berhenti. So sauce pun keluar, mengalir. Mengalir. Sebab tadi dah kita shake dia dah bergerak. So dia akan terus bergerak. Okay, water tank. Bukan water, ni all tanker. So all tanker have a large inertia. Okay, all tanker, dia sangat berat lah. Besar, dia berat. Okay, so in fact all tanker truck has its storage tank divided into several separate tanks. So maksudnya all tanker ni, dia punya tanks ni separate So dia tak penuhkan, dia tak jadi satu tanker but it is separated into 3 tankers. Okay, so the separate tanks reduce the impact. Jadi kalau dia buat 3 ni, 3 tanker yang dia asingkan, jadi dia akan kurangkan impact. Kurangkan impact bermaksud this one dia akan kurangkan inertia. So dia akan kurangkan inertia. Instead of satu tanker yang besar, so kenapa nak kurangkan inertia? Yelah. Okay, pentinglah nak kurangkan inertia. Kalau jadi apa-apa dia nak berhenti tiba-tiba ke kan? Nanti impact dia lagi besar kalau inertia dia tinggi. Okay, so dia nak kurangkan impact, so dia kena kurangkan inertia. Okay, ini contohlah. Ni also pun sama. Kenapa kita kena pakai seat belt? Sebab tiba-tiba kalau kereta berhenti tiba-tiba, of course tadi badan kita akan bergerak ke depan kan. Jadi to avoid injury, untuk mengelakkan kecederaan, kita kena pakai seat belt. Okay, ni contoh. So ini semua dalam textbook awak. Kau masih belajar Melayu kan? Sorry lah, saya tak dahulu pula yang Melayu. Okay, back to here. Okay, bandingkan inertia. So, inertia. Color mana tadi? Kita kena tukar color pula dah. Inertia, mana? Inertia X adalah rendah daripada Y. Kena bagi panjang saya ni malas. Okay, hubung kait jisim kapal dengan inertia. Okay, apa hubung kait? Macam mana nak buat ayat hubung kait?
Macam mana buat yang hubung kait? Berkadar terus. Okey, alright. Ni kena hati-hati. Itulah saya tak pasti cikgu awak ajar macam mana. Tapi kalau pelajar saya tak bagi guna perkataan berkadar terus. Tak bagi guna perkataan berkadar songsang. Tak bagi. Sebab apa tak bagi? Sebab kat sini dia tak ada graf. Berkadar terus, berkadar songsang. Sekejap lagi mana nak guna? Kejap kan Mama ambil balik. Kalau berkadar terus, berkadar songsang itu hanya boleh diberi bila ada graf. Tiba-tiba dia bagi graf macam ni. Boleh kau cakap dia berkadar terus, berkadar langsung, boleh. Tapi sekarang dia tak ada graf. Dia tak ada graf tak boleh. So ayat hubung kait ni kita kata biasanya kita cakap hipotesis. Okey, kita bagi ayat hipotesis. Semakin tinggi jisim kapal, semakin tinggi inertia. Macam itu. Okey, the larger the mass, the larger the inertia. Semakin tinggi. Kena sebut jisim kapal ya. Jisim ni penting. Tak boleh kata semakin tinggi kapal. Apa benda kapal yang tinggi? Jisim kapal. Okey, kena ambil dia punya physical quantity. Ni physical quantity dia. Quantity fizik dia. Semakin tinggi jisim kapal, semakin tinggi inertia. Okey, so saya ajar pelajar saya, kami memang tak bagi. Tak bagi guna perkataan berkadar langsung, berkadar terus tu lah. Okey, tak boleh sebab dia tak ada graf. Kalau ada graf baru boleh. So tak ada graf tak boleh. Okey, bandingkan inersia dengan jarak apabila enjin dimatikan. Okey. Bandingkan, soalan tanya relate. Kenapa dikata bandingkan pula ni soalan ni? Ya Allah. Relate the inertia. Bukan bandingkan ni hubung kait. Ni hubung kait lagi ni. Alah, ada salah Melayunya hubung kait. Okey, hubung kait inertia dengan jarak. Saya macam mana? Tadi dah hubung kait jisim dengan inertia. Sekarang inertia dengan jarak. Macam mana? Semakin bertambah inersia, semakin bertambah jarak enjin dimatikan. Okey, semakin bertambah inersia, semakin sekejap saya tulis. Semakin bertambah inersia, semakin bertambah inersia. Sebenarnya nak cakap inersia dulu ke nak cakap jarak dulu? Semakin berjarak dulu sebenarnya, semakin bertambah jarak apabila enjin dimatikan. Memang kena rajin lah tulis semua kena tulis. Enjin dimatikan. Korang salin tak ni? Yang mana salah ke apa? Kamera tulis dekat you punya modul Semakin bertambah inersia. Okey, cikgu mana kita nak tahu inersia dulu ke jarak dulu cikgu? Okey, macam you buat hypothesis lah. Okey, kita kena sebut MV dulu. Apa yang menyebabkan apa? Okey, tapi dari segi penandaan SPM, dia akan terima. Awak cakap terbalik pun dia terima, tak ada masalah. Kalau dah tak tahu sangat, yang penting hubungan dia bertambah-bertambah. Gitu. Nak sebut mana dulu pun tak apa. Tapi sebagai orang yang berpengetahuan, kita tahu semakin bertambah jarak apabila enjin dimatikan, semakin bertambah inertia. So jarak menyebabkan inertia bertambah. Faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, clear So inertia sebenarnya tak susah tau. Tak susah. Okey, so inertia ni kita kaitkan dia semakin tinggi jisim, semakin tinggi inertia. Itu je sebenarnya. Okey, ini adalah statement for inertia. Semakin tinggi jisim, semakin tinggi jisim, semakin tinggi inertia. The larger the mass, the larger the inertia. Okey, semakin tinggi jisim, semakin tinggi inertia. The larger the mass, the larger the inertia. Okey, ini adalah statement inertia. Okey, lepas tu you kena tahu yang tadi tu. The positive uses of inertia. Positive effect of inertia. Kesan positif inertia. Kat mana kita applykan inertia ni? Tapi kena bagi ayat panjang tau. Jangan kata botol sos. Apa bondoi botol sos tu? Payung. So tak boleh. Kalau dia kata give the application of inertia. Berikan aplikasi inertia. Ceritalah panjang sikit. Okay. Water droplet. Dry drops. Air titik. Titisan hujan. Titisan air hujan yang jatuh daripada payung disebabkan oleh apa-apa. Panjang sikit. Panjang. Tak rugi. Okay. Jangan tulis payung. Umbrella. Lepas tu bus. Apa benda. Senang je kerja kau. Tak boleh So kena explain detail.
Alright, next. Tajuk apa ni? Tajuk impulse and impulsive force. Daya impuls dan impuls. Okay. So, Raja tiga menunjukkan sebuah model kereta yang menghentam dinding. Okay. So, ini accident lah. Accidents. Di dalam bilik ujian. Okay, dalam bilik ujian je. Dia nak testing car crash ni. Okay, car crash. Laju awal kereta ialah 100 km per jam. So keluarkan dekat sini U, laju awal U. Kena biasakan tau. Kena biasa di simbol ni. Kilometer, Mami, ya Allah. Tak kena tu. Kilometer per jam. 100 km per hour. Macam A pula dah. 100 km per hour. Ia berhenti. Bila ada perkataan berhenti, apa maksud dia? Bila ada perkataan berhenti? Laju akhir kosong. Yes, V equals to 0. Laju akhir yang kosong. Okay, dalam masa T sama dengan 1 saat. Okay, jisim kereta. Jisim M. Okay. Awak, saya pengalaman dengan pelajar tuition saya, sebab dia tak biasa. Dia tak biasa mengeluarkan info ni. Bila dia tak biasa, dia tak tahu laju awal ni kan. Dia tak tahu nak tulis lima apa. Dia tulis laju awal. Sama dengan 100. Dia perlu panjang-panjang. Okay, lepas tu dia kata masa. Dia tulis macam. Kenapa tak boleh macam ni? Sebab nanti you tak tahu formula apa nak guna. Kadang-kadang dia tak tulis masa tau. Dia tahu masa simbol, dia tulis macam ni. S. Dia ingat masa tu simbolnya S. Saya berpengalaman pelajar macam tu. So please untuk mahir dalam menyelesaikan masalah calculation, you kena mahir mengeluarkan informasi. Kena mahir. Macam mana nak mahir cikgu? Of course, kena practice max perfect. Kena buat selalu. Kena biasakan. Once dapat soalan je, kena keluarkan begini. Kena wajib berguna. Kena. Biasakan. Okay, jadikan biasa. Alright, okay dah. Itu semua yang diberi. Okay, then dia tanya, apakah maksud daya impuls? Apa maksud daya impuls? Apa formula daya impuls, Wak? Apa formula daya impuls? Perubahan momentum. Kadar perubahan momentum. Ni perubahan momentum MV minus MU is perubahan momentum. Kadar bahagi masa. Ini formula. Macam saya kata, sebolehnya bila bagi definisi kena bagi ayat panjang. Allahu Akbar. Pen purple kan? Jawapan mesti pen purple. Kau tulis tau. Siapa yang nak buat tu marking. Kadar perubahan momentum. Okey, kadar perubahan momentum. Okey, ataupun rate of change of momentum. Okey, anything yang bahagi dengan time kita kadar. So ni adalah kadar. Okey, kadar rate of change of momentum. Okey, ya Allah, saya dah keluar pula situ. Okey, rate of change of momentum. Okey, alright. So, okey, ini dah ada formula saya dah keluar formula. Kena ingatlah formula ni. Okay, this is daya impuls. Ini adalah daya impuls. Ini adalah perubahan momentum, change of momentum. Okay, kalau dia tanya apakah maksud impuls? Impuls saja. Momentum. Apa maksud impuls? Perubahan momentum. Perubahan momentum. Impuls is perubahan momentum. Betul? Okay, so FT. Impuls adalah FT. Impuls. FT adalah impuls. So, bila kita impuls, okay? Bila kita ambil FT pergi sana, so dia ni adalah perubahan momentum, tak ada kadar. Kadang soalan tanya perubahan momentum. Okay. Alright, done. Okay. So sekarang kita nak masuk dalam formula. Calculate the impulsive force acting of the car. Okay, hitungkan daya impuls. Daya impuls yang bertindak pada kereta. Jadi daya impuls tu apa tadi? Simbol daya impuls? F. F, thank you. Unit daya impuls apa unit daya impuls? Newton.
Newton. Okay, unit daya impuls is Newton. Okay, so dapat berapa? Kira sekarang? 50,000 tu ya. Ada? Apa dia? 50,000. 50,000. Woi, 50,000. Orang lain dapat berapa? Saya tukar Ada. 100 kilometer per jam tu jadi meter second. So Meter saya dapat dapat berapa 100 km per jam tu kepada meter per second dapat berapa? 27.78. 27.78. Yes. Terima kasih. Apa Nazril Nazril tu. Aha. Thank you Nazril. Nazril mewakili SMK Teluk Bahang kan. Teluk Bahang ni tak tahu mana yang lain dah. Cikgu Bati ada panggil tadi pun sudah datang tapi tak tahulah hilang ke mana. Mana pergi kawan awak ah? Kenapa dia tak join? Yang 4 orang yang kekal. Dia ada jawab. Ha? Sebab apa Nazril? Dia ada jawab. Dia ada jawapan. Jawapan. Dekat kelas akademik dia join tak? Kelas dengan Cikgu Batia? Tak tahu. Tak join juga? Allah. Kan. Kadang-kadang join tak? Missing in action. Allah Akbar. Tak apalah. Kita nak tolong dia, dia tak nak tolong diri sendiri, tak boleh nak buat apa ya. Okay, back to here. Okay, apa tadi ya? Okay, first Nazrul kata kita kena tukar ni. Kita kena tukar, what is this ni? Okay, awak kita kena biasakan, kita nampak je kilometer per jam ni, ini bukan SI unit. Okay, jadi kita kena tukar kepada SI unit, change to SI unit, tukar kepada SI unit. Kena tukar supaya kita, kenapa cikgu kita nak tukar cikgu? Sebab kita nak samakan unit. Awak tengok ni, T ni dalam second. Okay, dia dalam second. Dalam saat. Tapi yang atas tu dalam jam. Tak sama. Alright, so first step kita tukar. Saya tahu ni dah lama dah. Dia dah lupa dah nak tukar tu. Ingat lagi tak macam mana nak tukar? Ingat tak? Lupa. Okay, so 100 km per jam. Itu masuk per jam. Bahagi dengan jam. Allah, kejap pelat dengan Nikita pula dah. Cuba kira sekejap. Tadi Nazril bagi jawapan. Dapat tak macam Nazril tadi? Dapat tak macam Nazril? Mana? Macam mana nak guna Okay, so 100, yang 100 ni kena tukar kepada meter. Okay, so 100 tukar kepada meter darab dengan 10 kuasa 3 meter. Tak tahulah apa masalah kan, tab ni dia punya putus-putus. Okay, jam tukar kepada saat ya, 3,600 saat. Tekan kalkulator, gedek, dapat berapa? 27.78 meter per second. Dapat tak? Kau tekan kalkulator tak? Tak sempat tekan cikgu. Dapat, alhamdulillah dapat. Okay, so kena hati-hati. Kalau awak ambil unit, awak tak tukar unit, you akan dapat salah. Sebab kat atas jam, bawah saat, so tak merge, tak ngam. So you akan dapat salah. Alright, so back to the question, masukkanlah. F sama dengan MV minus MU bahagi dengan T. Aku tak tahulah kenapa lah pula ini putus-putus. Okay, so M dia adalah 500. V adalah 0. Yang ini M dia 500. U adalah 27.78 27.78. Okay, bahagi dengan 1 je. So, ketek. Dapat. Berapa dapat? Negatif 1,3,8,9,0 Newton. Dapat tak? Sama tak? Dapat cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih dapat ya. So, inilah you punya daya impuls. Cikgu, kenapa dia negatif? Negatif tu tak payah risau. Negatif tu is just to show the direction. Mungkin dalam arah yang bertentangan lah tu bila dia kena daya impuls tu. Okay, itu sahaja. Tak ada apa. Don't worry to the negative sign tu.
Okay, itu jawapan dia. Alright, lepas tu dia kata apa kan berlaku ke atas daya impas jika dinding diganti dengan satu kepingan lembut. Ya Allah. Okay, bila dinding, okay, saya cerita sikit situasi daya impas ya. Impulsive force. Daya impas ni, okay, selalunya kita kata yang very common example is macam mana you lompat. Bila you lompat, apa you kena buat dengan you punya lutut? Kena bagi Macam mana? bengkok. Kena bengkokkan lutut. Bila you nak lompat di tempat tinggi, you kena bend your knee. Bengkokkan you punya lutut. Sebab apa kita bengkokkan lutut? Tak mau bagi sakit. Tak mau bagi sakit. Pandai. Lompat kena bend knee. Okey, lompat kena bengkok lutut. Bend knee. Jump, bend knee, bengkok lutut. Okey, sebab apa tak mau bagi sakit? Okey, dia kata tak nak sakit. Not getting injuries lah. Tak nak sakit. Not getting hurts. Not getting pain. So, bila tak nak sakit tu, kalau you relate sikit dengan formula tadi, FMV minus MU divided by T tu, sebab apa kita nak bengkok lutut? Apa jadi dengan masa hentaman? Time of impact. Masa hentaman akan bertambah. Bertambah. Ya, bertambah. Masa hentaman akan bertambah. Bertambah ya, bukan berkurang. Okay, dia akan bertambah. Kalau berkurang, itu yang you sakit tu. Okay, contoh paling lepat ni macam kalau band ni tak nampak sangat kan ni. Kalau you buat lompat tinggi, kenapa orang letak mattress selepas you lompat? Sebab apa letakkan tilam? Bagi jangka masa panjang, jangka masa hentaman. Ya, nak meningkatkan masa hentaman. To increase the time of impact. Kalaulah dia tak letak tilam atau letak kayu je, patah riuk kau punya tulang. Kan? Sebab dia akan memendekkan masa hentaman bila dia kena kepada lantai. So nak meningkatkan masa hentaman, dia letakkan benda-benda yang soft material, benda-benda yang lembut. Okay, tapi kat sini, apakah yang berlaku daya impas jika dinding digantikan dengan satu kepingan lembut? Apa jadi dekat situ? Apa jadi kepada daya impas? Daya impas berkurang. Daya impas berkurang. Ya, daya impas berkurang. Kan saya dekat pernah cakap apa yang berlaku. Soalan apa yang berlaku ni, jawapannya hanya 3. Berkurang. Allah, apasal pula anak panahku 2. Berkurang, bertambah atau sama. Itu sahaja pilihan jawapan yang ada. Kau tak dia bagi jawapan lain ya. Apakah yang berlaku? Berkurang, bertambah atau sama. Kau jangan bagi yang lain-lain. Okay, so kalau kat sini, daya impas berkurang. Sebab apa? Masa bertambah. Ya, kalau you kata masa je tak tepat masa hentaman. That's why kalau English pun kata time of impact. Kalau kata time increase, tak boleh. Okay, masa hentaman bertambah. Masa hentaman. Hentaman kena ada. Okay, selain pada hentaman you guna masa apa? Masa masa apa? Masa hentaman silakan. Kalau Melayunya, kalau Melayu English time of impact. Okay, masa hentaman atau time of impact. Lepas tu, berikan satu ciri keselamatan dalam kenderaan untuk melindungi pemandu daripada daya impas yang sangat besar semasa kemalangan. Ya, apa yang ada ciri keselamatan? Apa yang ada? Airbag. Airbag. Airbag, tali pinggang keledar, dashboard padded, lepas tu ada crumple zone. Saya pun tengok tadi, crumple zone bukan Melayunya, zone remuk. Gitu. Okay, airbag. Alright, airbag, beg udara kan? Beg udara. Okay, beg udara. Okay, beg udara. Seat belt, tali pinggang keledar. Okay, ni antaranya lah. Tali pinggang keledar. Keledar. Okay, ya ke keledar tu? Entahlah. Keledar. Okay, done. Faham? Okay, so kalau daya impas ni senang saja. Untuk meningkatkan untuk mengurangkan daya impas mesti meningkatkan masa hentaman. Meningkatkan masa hentaman tu dengan menggunakan bahan-bahan yang lembut, material-material yang lembut. Tapi contoh ni
Kita nak tumbuk sambal belacan. Tumbuk sambal belacan perlu daya impas tinggi ke daya impas rendah? Tinggi. Tinggi. So macam mana kau tumbuk sambal belacan tu? Macam mana you nak tinggikan daya impas bila tumbuk sambal belacan? Tambah daya. Tambah daya. Macam mana you tambahkan daya? Macam mana you tambahkan daya? You tambahkan kelajuan. Masa kau tumbuk laju-laju kan. Bila kau tumbuk laju-laju bermaksud you meningkatkan perubahan momentum. You increase the change of momentum. Bila kau tumbuk laju, kalau kau habis kau tumbuk slow. Kalau ada orang tumbuk sambal belacan sambil nak tidur ke, slow, memanglah tak lumat sambal belacan kau. Okay, ini kita guna lesung batu lah. Mestilah guna lesung batu kan, motor and pestle. Okay, so kita tumbuk laju. Cepatlah lumat kau punya sambal belacan. Okay, itu cara. Itu adalah salah satu contoh nak meningkatkan daya impas. Okay, sebab selalu kita kata semua nak. Tapi kalau tu nak mengurangkan daya impas selalunya untuk mengelakkan daripada kecederaan. Mengelakkan kecederaan, mengurangkan daya impas, meningkatkan masa hentaman. Aku tak tahu nak contoh kat mana. Di sini. Okey, mengurangkan daya impas, okey, dengan cara meningkatkan time impact, masa hentaman ini adalah masa hentaman. So dengan cara okey, jadi ini akan kurangkan kecederaan. Okay, kurangkan kecederaan. Malam ni penku tidak berfungsi dengan jayanya. Okay, next. Okay, settle. Alright. Cikgu penat, cikgu. Okay, saya bagi take 2. Boleh take 2? Take 2. Take 3 lah, take 3. Take 3. Api minum air sat. Ada nak tanya soalan? Ada yang nak tanya soalan? Ada tak nak tanya soalan? Tak ada? Tak ada cikgu. Tak ada. Pergi minum air sat, saya bagi take 3. Tak benar apa Cikgu Umi bercakap dari tadi. Luruskan pinggang sat. Okay. Dah minum air dah. Right, kita sambung sikit lagi. Ada sikit. 3 soalan. Ni dah masuk soalan essay dah ni. Alright, so okay, ni dah masuk pada tajuk minta agaknya Okay, Raja 2.10 menunjukkan sebuah roket bergerak tegak ke atas selepas ia dilancarkan. Roket ini adalah aplikasi momentum. Okay, roket merupakan aplikasi momentum. Okay, so apakah yang dimaksud dengan pecutan? Ya, apa maksud pecutan? Kadar perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. Okay, ini saya rasa ini soalan dekat essay tau. Ini soalan kat essay, that's why dia tak ada tempat kosong. Bila tak ada space ni soalan kat essay. So kena ingat bila soalan kat essay kena jawab dekat kertas tak boleh jawab kat kertas soalan. Kertas yang berasingan. Okay, pecutan adalah biasakan bila jawab tulis pecutan adalah jangan tulis kadar perubahan hal laju je. Kau malas sungguh. Okay, kena tulis panjang.
Kadar perubahan laju. Okey, apa maksud in English? Rate of change of velocity. Kadar perubahan laju. Rate of change of velocity. Okay, and then terangkan mengapakah pecutan roket semakin bertambah apabila bergerak semakin tinggi. Okay. Kenapa roket tu dia punya pecutan bertambah bila dia bergerak semakin tinggi? Okay, 4 markah. Explain the acceleration. Apa dia? Sebab apa? Rintangan udara berkurang, maka daya paduan yang terhasil adalah tinggi. Tunggu nak tulis. Rintangan udara berkurang. Udara berkurang. Okey, rintangan udara, sign je lah Rintangan udara berkurang, lepas tu? Daya paduan yang terhasil tinggi. Daya paduan. Daya paduan ni adalah resultant force Yang belajar Inggeris, daya paduan ni resultant force. Daya paduan adalah tinggi. Daya paduan terhasil tinggi. Okey. Resultant force produce higher. Okey, lepas tu? Jisim roket akan berkurang kerana berlakunya pembakaran. Jisim roket berkurang. Okey, berkurang kerana berlaku pembakaran. Okey. Lagi? Maka pecutan bertambah. Pecutan bertambah. Okey, bila yelah jisim berkurang, pecutan bertambah lah. Okey, bertambah. Okey. Bila kita naik tempat tinggi, rintangan udara of course memang akan berkurang lah. Bila the higher dia pergi dan masuk atmosfer sana, rintangan udara akan berkurang. Okey, dan mungkin daripada tinggi sama-sama sampai dah nak vacuum kan. So, bila rintangan udara berkurang, daya paduan terhasil bertambah. Of course, daya paduan. Okay, resultant force juga akan bertambah. Jisim roket berkurang kerana berlaku pembakaran. Yelah, bila pembakaran dalam English, lupa dah pembakaran Combustion. Okay, masa berlakunya combustion, pembakaran is combustion. Okay, so jisim roket akan berkurang. Bila jisim roket berkurang, pecutan akan bertambah. Okay, mana kita dapat jisim roket berkurang, pecutan bertambah adalah Newton second law. F sama dengan ma. This is Newton second law. Okay, ni adalah Newton, Newton second law. Hukum Newton kedua. Newton second law. Okay, F sama dengan ma. So, bila kan saya dah ajar awak macam mana nak buat hubung kait. So, nak buat hubung kait, kita pindahkan. Jangan dudukkan dia bersama. Kita asingkan dia. F over m equals to A. So, jisim berkurang, A bertambah. Nampak? Sebab apa A bertambah? Sebab satu atas tu bawah. Jadi, jisim berkurang, A bertambah. Tu yang dapat hubungan kait tu. Faham? Faham. Okay, bila kita nak jawab soalan essay ni kita dah masuk essay tau. Tapi dia tak bagi full question of essay lah ni. Ini essay. Essay apa kau? Struktur dengan essay. Essay lah kan? Essay, essay. So bila kita pergi kepada soalan essay, awak biasakan buat point form macam ni. Point form. Kau tak payah bagi ayat berjela-jela. Kau jangan sambung kat sini. Jangan sambung. Rintangan udara berkurang, daya paduan. Jangan. Cikgu tak salah pun, memang tak salah. Tapi kita nak bagi pemeriksa yang menanda tu supaya dia jelas. Dia nampak jawapan, budak ni bagi 4 poin. So aku tengok je poin ni. Kita mudahkan pemeriksa dalam kau online kan. Aku jangan bagi biji mata pemeriksa tu terjojol-jojol. Stres dia. Okay, kita mudahkan pemeriksa dengan harapan pemeriksa pun lembut hati nak bagi markah. Doa selalu. Pemeriksa lembut hati, nampak jawapan dengan jelas kan. Kita mudahkan. So, penting juga cara menjawab ni. Okay, dah settle. Okay, seterusnya. Ni pun 4 markah lagi. Ni essay juga ni. Menunjukkan struktur sebuah enjin jet. Enjin jet itu menghasilkan tujah ke depan. Tujah ke depan. Thrust. Okay, untuk suatu pesawat udara menggunakan hukum Newton bagi gerakan dan prinsip fizik dalam A. Okay, the jet engine produce forward thrust. Forward thrust for an aircraft by using Newton's law. Okay, Newton law ni adalah Newton second law ni. Newton second law ke Newton third law ni Dalam sebutan hukum Newton bagi gerakan dan prinsip fizik, terangkan mengapakah enjin jet menghasilkan tujah ke depan. Okay, kenapa dia menghasilkan enjin jet tujah ke depan? Siapa nak jawab?
Nak Okey. udara ditekan oleh penekan di dalam kebuk pembakaran. Kejap. Okey, kita ambil jawapan dia. Okey ni. Udara ditekan. Oleh penekan dalam kebuk pembakaran. Udara ditekan oleh penekan dalam kebuk pembakaran. Okey, lepas tu? Udara bercampur dengan bahan bakar, pembakaran berlaku. Okey, udara bercampur. Ni ada dalam textbook ke? Tak Ada tahu lah. dalam textbook ke? Dengan bahan bakar, pembakaran berlaku. Pembakaran berlaku. Combustion lah ni. Berlaku. Okey, lepas tu? Menghasilkan gas exhaust. Menghasilkan gas exhaust. Nak explain apa? Nak bagi jawapan dalam Melayu ni payah kat saya ni kan. Sebab saya biasa dalam English. Menghasilkan gas exhaust. Lepas tu? Habis dah? Laju gas exhaust yang tinggi. Laju gas tinggi. Menyebabkan berlaku momentum ke belakang. Menyebabkan berlaku momentum ke belakang. Sekejap lagi saya baca ya. Tak betul dia ni. Momentum ke belakang. Habis dah? Ada satu lagi. Apa dia? Menurut hukum Newton ketiga. Betul lah. Dia betul lah. Hukum Newton ketiga. Momentum ke belakang sama dengan momentum ke hadapan. Hukum Newton ketiga. Momentum ke hadapan sama dengan momentum ke belakang. Hukum Newton ketiga, momentum ke belakang, ke hadapan sama dengan momentum. Itu bukan hukum Newton ketiga Momentum ke hadapan sama dengan momentum ke belakang kata Nampak? Hello? Ke belakang sama dengan ke depan. Okey, itu bukan hukum Newton ketiga. Ni saya tak terima. Ni salah. Okey, dia bukan hukum ketiga. Itu adalah prinsip conservation of momentum. Okey, itu adalah prinsip conservation of momentum. Kalau hukum Newton ketiga, every action there is a reaction. Setiap tindakan ada tindak balas kan. Okey, tapi kalau you cakap momentum belakang sama dengan depan tu adalah prinsip keabadian momentum yang kita bincangkan lagi tadi hari tu kan. So mengikut prinsip, kena betul sikit lah. Mengikut prinsip keabadian momentum. Yang lain tu betul dah. Keabadian momentum. Momentum ke depan sama dengan momentum ke belakang Ya. Sama dengan okey, itu adalah prinsip keabadian momentum. Alright, yang lain okey. Udara ditekan oleh penekan kompresor, penekan tu kompresor. Okey. Air is pushed by compressor in the combustion chamber. Itulah English lah. Air is pushed by the compressor in the combustion chamber. Okay, lepas tu air is mixed with the bahan bakar apa entah. Air is mixed with the hot air. Hot air, udara bercampur dengan bahan bakar dan pembakaran berlaku. Fuel? Apa dia? Fuel. Udara. Sorry apa? Fuel. Fuel. Minyak. Minyak. Tak faham. Apa maksud minyak? Udara bercampur dengan minyak. Fuel. Oh, fuel masih bahan bakar tu. Oh, fuel. Okey. Astagfirullah, Cikgu Umi tak dengar. Okey, fuel. Okey. So udara bercampur dengan fuel. Oh, air is mixed with fuel. Okey. And pembakaran berlaku. Okey, pembakaran berlaku apa Kau carilah dalam English Menghasilkan gas exhaust, laju gas bertambah menyebabkan berlaku momentum ke belakang. Alright, so mengikut prinsip keabadian momentum ke hadapan sama dengan momentum ke belakang. Okey, complete.
Alright, so ini tak salah saya ada dalam tajuk momentum ni. Okay, the last one. Okay, kita habis awal ni, 10.30 habis ni. Okay, Raja menunjukkan Azizul Hasni Awang. Yes, hampir merangkut emas hari tu kan, tapi gagal, ya Allah. Menunggang basikalnya pada kelajuan yang tinggi. Okay, sekarang dia suruh buat apa? Anda dikehendaki memberi cadangan untuk mereka bentuk. Ini banyak jawapan This is very open answer. Berbentuk sebuah basikal yang dapat bergerak dengan laju. Okey, basikal nak bergerak laju menggunakan pengetahuan anda tentang gerakan, daya dan sifat bahan. Terangkan cadangan itu berdasarkan aspek-aspek berikut. Okay, so you are required to give some suggestion to design a bicycle which can travel faster. So kena ingat dalam jawapan anda, tak boleh ada perkataan travel faster. Tak boleh. Kalau ada tak dapat markah. Okay, so biasakan buat dalam bentuk table 3 kolom. Siapa ingat 3 kolom ni ada apa? Yang saya ingat belakang reason. Okay, aspek. Saya buat 2 kolom. Okay, saya pun ajar dulu buat 2. Sebelum ni saya buat 2. Tapi semenjak KSSM ni dia jadi 3. Tapi saya setuju dengan 3. Sebab lebih membantu untuk mendapat, dan membantu tu bermaksud supaya pelajar ni dia memberi jawapan yang lengkap. Jawapan lengkap. Aspek kat tengah ni tak ingat lah saya. Explanation kot. Karakteristik teacher. Karakteristik pun boleh. Awak bagi dalam Melayu aspek, karakteristik Melayu lah kan? Dengan reason. Okay. Saya tak ingat lah atas tu dia nak tulis tajuk dia apa. Tapi, kenapa kita kata 3? Sebab apa tau? Okay, kat sini, aspek ni, kau tulis balik ni. Tulis balik soalan ni. Tulis balik, kau jangan malas. Kena tulis balik. Position of the seat, kena tulis. Sebab apa kita nak tulis kat sini? Supaya dekat awak punya karakteristik ni, you akan memberi jawapan. Sebab selalunya kalau tak ada aspek ni, kalau kita tutup aspek ni, you akan memberi terus position. You terus bagi jawapan without ada aspek. Contoh size tayar. Okay, size tayar kan. Okay, you akan bagi jawapan dia. Besar, katalah besar. Contoh. Apa yang besar ni? Kita tak tahu. Pelajar malas. Dia tak tulis size tayar besar. Dia tulis besar saja. So salah. Okay, kita tak nak begitu. So saya lebih setuju sekarang menggunakan 3 kolom ni lebih terbaik. Kalau you guna 2 kolom pun, maksudnya you tulis lah position of the seat and the handle. Tulis jawapan. Tulis jawapan apa. So tu tak apa. Okay. So macam mana position of the seat and the handle? Maksudnya jarak antara seat dengan handle lah macam mana? Kedudukan tempat duduk lebih tinggi daripada pemegang. Kedudukan tempat duduk lebih tinggi daripada penunggang. Handle lah, handle. Pemegang. Handle lah. Pemegang. Handle pemegang lah kan. Handle tu pemegang. Yelah, handle tu pemegang. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa Cikgu Umi tulis dalam English? Sorry. Itu biasa Kau tulislah nanti Melayu tu So maksudnya kedudukan adalah tinggi. Kedudukan tinggi Kedudukan tinggi. So maksudnya memanglah kan kenapa kita nak tinggi tu? Kenapa seat dengan pemegang tu tinggi? Membentuk aerodinamik dan membentuk aerodinamik posisi. Okey, membentuk posisi aerodinamik. Okey, membentuk posisi aerodinamik. Membentuk posisi aerodinamik. Okey. Okay, cyclist can cycle in aerodynamic position. Okay, cyclist can cycle in aerodynamic position. So bermaksud handle. Okay, handle dengan seat tu kena tinggi. Sebenarnya aerodynamic position tu dia dapat daripada bentuk badan Azizul Hasni sendiri. Okay, bentuk badan Azizul Hasni. Right? Itu yang membantu juga. That's why mana kau tengok orang bawa basikal dekat kiri ni, orang bawa basikal tegak je. Takkan. Semua pun kalau dekat mana-mana pun kau akan nampak dia akan bend dia punya badan. Okay, sebab kita nak bentuk aerodynamic tu lah.
Sebab apa kita nak bentuk aerodinamik ni? Mengurangkan kesan geseran. Ya, mengurangkan kesan geseran udara. Okey, kesan geseran udara. Rintangan udara. Okey, to reduce air resistance. Okey, itulah kita pentingnya bentuk aerodinamik. So, dia kata pakaian penunggang basikal. Yes. Ni pakaian penunggang basikal. Macam mana pakaian? Ketat. Pakaian. Ketat. Fit. Pakaian. Okey, pakaian fit attire. Ketat. Ketat, fit attire. Tak ada orang pakai jubah kot. Tak ada. Tak ada orang pakai longgar-longgar. T-shirt pun tak pakai. So mesti ketat It must be fit attire. Fit attire. Okay, sebab apa? Mengurangkan geseran udara. Geseran ataupun rintangan udara. Okay, mengurangkan rintangan udara. Okay, seterusnya. Okay, 5 ada 5 benda lah ni. Banyaknya. 5. Okay, lagi. Seterusnya. Bahan yang digunakan untuk basikal. Yes, material use. Kau tahu berapa harga basikal Azhar Hasni hari tu? Berapa? Siapa tahu? Siapa tahu berapa harga basikal Azhar Hasni? Kau tak tengok ke? Berjuta kot. Beratus ribu. 325,000. 325,000. Kau pergi Google sikit. Berapa tak sampai juta lah. Ingat tak juta. Dia punya material, husband saya kata material dia 300 lebih. R&D everything 7 juta lah. Okay, tapi material dia 300k. Kau bayang 300,000. So, macam mana material? Material apa yang kalau macam ni, bahan yang digunakan kan. You boleh state the name of the material, boleh? Kalau tak nak state pun boleh, nak state pun boleh. Apa dia? Carbon. Carbon fiber kan? Carbon fiber. Melayu apa khabar? Gentian fiber kan? Gentian Melayu. Carbon fiber. Kita kata carbon fiber. Melayu apa carbon fiber? Gentian kaca. Tak pastilah, takkan guna kaca. Carbon fiber. Okey, carbon. Awak kata carbon. Boleh carbon? Melayu pun ada carbon? Ada awak? Ada. Carbon. So carbon je ke? Memang carbon je macam tu. Saya tak tahu kalau Melayu apa. Kalau kita selalu kalau English kita carbon fiber. Okay, carbon fiber. So carbon fiber tu kenapa kita pilih carbon fiber? Allah Akbar. Ini bukan carbon kat sini carbon sebelah. Okay, kalau English kita kata carbon fiber. So kenapa kita kata carbon fiber? Sebab dia ringan. Okay, sebab ringan. Okay, kalau cikgu saya tak nak mention the name of the material. Saya buat macam ni. Awak juga boleh buat low density. Low density material pun boleh. Allahu Akbar. Kenapa cikgu material bahasa Inggeris ni cikgu? Okay, ketupatan rendah. Okay, material yang ketupatan dia rendah. Okay, sebab apa? Ringan. Ketupatan rendah tu ringan, sama je. Okay, lepas tu saiz tayar. Saiz tayar apa? Nipis. Saiz tayar. Saiz tayar nipis sebab apa? Mengurangkan geseran. Okay, ni memang pernah hari tu kan. Kita pernah tak ingatlah batch awak pernah ke tidak. Saya pernah juga macam ya Allah. Okay, saiz tayar ni. Saiz tayar nipis sebab mengurangkan geseran. Awak cakap? Ya ke? Ya, Awak cakap tu kan? Okay, nipis. Boleh saya terima. Okay, yang kat sini nipis kurangkan geseran. Okay, saya terima. Okay, yang kat sini kalau ikut answer saya, dia kata saiz tayar ni besar. Okay, this one pun boleh terima That's why this is open. It depends on your reason. Apa reason awak bagi. So dia open, dua-dua boleh terima. Tapi kalau kita tengok Azhar Hasni punya bicycle is nipis kan, nipis. Actually nipis tu sama untuk ringan juga. Okay, so dia nipis. Okay, kurangkan geseran. Okay, kat sini dia kata kalau saiz tayar besar, dia boleh cover jarak yang besar pada daya yang kecil. Okay. Dia boleh cover jarak yang besar pada daya yang kecil. Okay. So maksudnya kat
So dia pun boleh terima lah big diameter of tire. Okay, so tire yang besar. So boleh. Jadi it depends lah apa yang you bagi karakteristik tu, reason apa yang terbaik. Okay. So saya setuju lebih pada yang kawan awak ni katalah. Nipis. Okay, the last one. Alat tambahan lain untuk pergerakannya. Okay, apa dia? Ada komponen. Ada komponen? Saya bubuh gear tak apa kau? Bubuh gear. Okay, bubuh gear sebab apa? Gear. Gear. Menambahkan kelajuan. Okay, menambahkan kelajuan. Good, pandai, betul. Menambahkan kelajuan. Sebab kat situ dia tak cakap ada gear kan? Menambahkan kelajuan, alright. Okay, gear, tambahan, alat tambahan. Okay, menambahkan kelajuan. Okay, lagi. Selain daripada ni. Kalau pemakaian helmet boleh juga. Pemakaian helmet membentuk aerodinamik. Okay, faham pakai helmet tapi tak boleh sebab kat sini design a bicycle. It must be to the bicycle. Bukan pada person yang bawa. Tak boleh. Kita tak boleh cakap pada orang yang bawa tu. Sebab dia kata design to a bicycle. So mesti pada bicycle. Kalau ikut jawapan saya ni dia kata less tread tire. Less tread tire. Apa maksud tread? Bunga. Apa maksud tread? Apa maksud tread? Bunga. Bunga tayar. Bunga tayar. Okay, less tread tire. Bunga tayar yang sedikit. Okay, bunga tayar yang sedikit. Okay, so that dia akan kurangkan daya geseran. Okay, kurangkan daya geseran. Right, sorry lah, buruk sangat lah saya punya notes ni Okay, sebab macam tempat dia kecil sangat. Alright, so this is all the 5. Okay, yang ni, yang additional components ni, you boleh bagi extra pun tak apa. Okay, asalkan jangan contradict. Okay, kalau dia kata apa-apa sajalah, jangan yang bertentangan lah. Apa saja yang asalkan dia logik, yang you rasa, tak apa. Kalau tadi kawan nak kata, dia kata dia nak pakai helmet kan. Kalau you kata bagi helmet, so kalau you ada tambahan yang lain, you kata dia ada gear, you bagi helmet juga. Okay, so tak apalah, dia, walaupun helmet tu tak kena, tapi dia ada backup dengan gear tadi. So it's okay to give extra. Dia tak akan potong markah, dia cuma cancel, salahkan je lah. Okay, yang penting ada jawapan. Faham? Faham. Clear semua? Clear. Gegel mana gegel? Senyap aje. Okey ke? Okey, cikgu. Alhamdulillah. Okey. So kita dah habis dengan chapter 2 ya. Kita dah habis dengan bab 2. Alright, dan settle. So kita akan masuk ke gravitian. Hukum kegravitian semesta Newton. Okey, ni tolonglah buat. Ada berapa soalan ni saya sebolehnya nak cover the next class ni sampai habis lah hukum kegravitian ni. Kan? Sebab soalan dia macam sikit-sikit je ni Kalau tak banyak pun dah lah, tak bagi soalan calculation. Senang sangat ni. Ada satu je soalan calculation tu pun. Okay, so tolonglah buat. So saya boleh pergi macam laju sikit lah. So saya boleh settlekan the next class kegravitian semesta ni. Okay, so nanti kita bolehlah target try untuk habiskan mana kita mampu sampai form 5. Okay, so habis dah kelas untuk hari ni. Saya nak tengok berapa ramai dah buat attendance. 24 orang je respons. Mana lagi? Sekejap, saya stop record. Mana lagi? Stop record.